Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limaktulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau lah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Pertama-tama terima salam buah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk bertemu di rumah Allah. Sama-sama kita meneruskan pengajian kita dalam kitab 35 pengajaran berkaitan solat Jumaat sebelum Zawal. Kita nak mulakan pada hari ini. Kita masih lagi berada pada soalan ke-23. Soalan 23 ni kita belum habis syarahkan. Soalan 23 pada muka surat yang ke-35, yang mana soalan dia berbunyi, manakah yang sepatutnya diutamakan, hukum azimah atau hukum rukhsah? Kita jelaskan pada minggu lalu, kalau berlaku pertembungan antara hukum azimah iaitu hukum asal bertembung dengan hukum rukhsah, hukum keringanan, mana yang sepatutnya didahulukan? Kita kata ulama selisih pandangan. Sebagian ulama berpandangan yang dalam keadaan sedemikian rupa kita utamakan hukum azimah, hukum asal. Pandangan kedua pula di kalangan para ulama mengatakan tidak. Kita dahulukan, kita utamakan hukum rukhsah, hukum keringanan. Pandangan ketiga pula mengatakan tidak. Different situation, situasi yang berbeza, hukum dia pun berbeza. Itu yang sedang kita bincangkan pada sesi minggu lalu. Jadi, pada minggu lalu kita dah kongsi dengan antum beberapa hukum rukhsah. Kadang-kadang hukum rukhsah ni wajib, sebagaimana yang berada pada muka surat 36. Kita beri contoh, makan bangkai dalam keadaan darurat adalah satu rukhsah, satu keringanan, dan keringanan tersebut derajatnya, hukumnya wajib, kerana kalau kita tak makan benda yang haram pada ketika itu boleh membawa kepada kematian. Pada minggu lepas kita kongsi dengan antum tentang hukum rukhsah yang mana hukumnya sunat. Sebagai contoh adalah salat qasar, memendekkan salat ketika mana kita musafir. Memendekkan salat adalah disunatkan, kerana Nabi SAW tak pernah diriwayatkan Nabi bermusafir kemudian Nabi solat secara sempurna. Nabi pendekkan solat. Pada minggu lepas kita bahaskan juga tentang rukhsah yang mana hukumnya adalah mubah, dibenarkan. Kita berikan contoh jual beli secara salam. Jual beli secara salam adalah kita bayar dahulu, kita dapat kemudian. Dan waktu kita bayar tu benda tu tak ada. Dan pada zaman Nabi SAW, kebiasaannya penduduk Madinah mereka jual beli kurma dengan cara sedemikian rupa. Jadi apa hukum jual beli secara salam? Satu keringanan dan hukumnya dalam mubah. Hari ini kita nak sambung perbahasan kita tentang hukum rukhsah jenis yang keempat. Hukum rukhsah jenis yang keempat adalah dipanggil sebagai khilaful aula. Apa maksud khilaful aula? Khilaful aula maksudnya adalah menyalahi yang utama. Dalam bahasa Inggeris kita panggil less preferred. Maksudnya di sana ada hukum yang lebih diutamakan, yang sepatutnya kita lakukan.
Kita bagi contoh yang termasuk dalam khilaful aula, berbuka puasa bagi musafir yang tidak menghadapi kesukaran berpuasa. Berlaku satu perbincangan di kalangan ulama, kita ni kalau musafir, mana yang lebih baik? Adakah kita tak puasa dalam keadaan kita musafir, ataupun yang lagi baik kita puasa? Kalau kita puasa dalam keadaan musafir, maksudnya kita sedang melakukan hukum azimah, hukum asal. Puasa musafir yang saya maksudkan adalah musafir pada bulan Ramadan. Kalau kita tak puasa ketika mana kita musafir, kita sedang melakukan hukum rukhsah. Satu keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW. Timbul satu persoalan di kalangan ulama, kita ni kalau musafir, adakah lebih baik kita tak puasa? Ataupun adakah lebih baik kita puasa? Dalam isu ini, para ulama berbeza pandangan. Ada sebagian ulama mengatakan, selagi mana kita musafir adalah lagi baik kita tak puasa. Kerana itu adalah satu rukhsah. Kerana itu adalah satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu pandangan. Cuma sebagian di kalangan ulama yang lain, mereka kurang setuju dengan pandangan sedemikian rupa. Mereka mengatakan, tengok keadaan. Dalam erti kata yang lain, kalau musafir tersebut adalah musafir yang betul-betul memenatkan. Kita naik flight, aeroplane daripada Singapura, kita pergi umrah pada bulan Ramadan. Singapura pergi Jeddah, Arab Saudi, lebih kurang 8-9 jam. Ustaz, benar Ustaz? Contohlah, satu perjalanan yang panjang. Kita duduk aeroplane lama-lama pun kadang-kadang macam tak selesa. Jadi kalau berat perjalanan tu panjang sangat, kita pun rasa macam susah nak puasa pada ketika itu, maka kata para ulama, dalam keadaan yang pertama ini, lebih baik kita berbuka. Orang yang musafir, kalau dia puasa, kalau dia teruskan puasa, akan menyukarkan dirinya. Maka pada ketika itu, yang lebih baik, yang lebih utama adalah dia tak puasa. Itu keadaan pertama. Di sana ada keadaan yang kedua. Orang musafir, tapi walaupun dia musafir, dia tak rasa penat. Saya bagi contoh, dia naik aeroplane daripada Changi Airport pergi KL. KLIA. Ustaz, naik aeroplane baru je tadi, depart. Baru je take off. Tunggu sekejap, dia dah landing dah. 1 jam dah sampai. Bagi sebagian orang, naik aeroplane daripada Changi Airport, Singapura pergi KL macam tak menusahkan. Kita naik MRT daripada Pasir Ris, apa line yang terakhir? Yang penting yang daerah Jurong East sana, Jukun sana, pun lebih kurang nak dekat 1 jam. Macam itulah travel kita kalau naik flight daripada Singapura pergi ke Malaysia. Orang yang naik flight, kapal terbang daripada Singapura, Changi Airport pergi ke KL, Kuala Lumpur. Kalau dalam musafir tersebut, dalam perjalanan tersebut, dia rasa tak susah. Dia boleh teruskan puasa. Kata para ulama, kalau tidak menyukarkannya baginya untuk berpuasa, maka pada ketika itu, yang lebih afdal, yang lebih utama adalah dia teruskan puasa. Itu pandangan sebahagian di kalangan para ulama. Dulu saya teringat belajar isu ini dekat kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang guru saya lebih cenderung kepada pandangan ini, dan ini juga merupakan pandangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pernah tak Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam keadaan musafir? Pernah, ada hadisnya. Pernah tak Nabi sallallahu alaihi wasallam larang para sahabat daripada berpuasa pada bulan Ramadan ketika musafir? Pun pernah. Nabi larang, ada seorang sahabat ni dia hampir macam nak pitam, mudaratkan diri dia. Maka Nabi SAW larang dia daripada teruskan puasa kerana keadaan dia keadaan yang menyukarkan dia. Jadi kita nak bezakan antara dua keadaan. Kita kalau musafir itu memenatkan, lagi bagus kita buka puasa.
Keadaan yang kedua, kita musafir tersebut taklah begitu jauh, pergi Malaysia naik kapal terbang, KLIA, tak menyusahkan. Kalau tak menyusahkan, yang lebih baik adalah kita teruskan puasa. Dan ini bergantung kepada individu. Sebagai individu, Ustaz, saya kalau pergi KLIA, KL pun tak boleh, Ustaz. Maksudnya adalah menyukarkan saya untuk teruskan puasa. Kita katakan, kalau dia menyukarkan kita untuk berpuasa, kita buka puasa. Timbul lagi satu persoalan. Kita kalau naik aeroplan, kalau kita pilih untuk berpuasa, bila waktu berbuka kita? Contoh orang tu dia nak puasa juga, Ustaz, saya nak pergi umrah ni, bulan Ramadan, nak flight saya daripada Changi Airport pergi ke Jeddah, contoh. Saya pilih nak berpuasa. Timbul persoalan, kalau orang tu berpuasa, dia pilih untuk berpuasa dalam perjalanan tersebut, waktu buka dia bila? Adakah dia ikut waktu maghrib Singapore timing kerana dia orang Singapore, kerana aeroplan kapal terbangnya berlepas daripada Changi Airport, ataupun dia ikut waktu Arab Saudi kerana destinationnya adalah Arab Saudi, jadi dia ikut waktu maghrib Arab Saudi, ataupun di sana ada jawapan yang lain. Ada pandangan daripada antum? Afwan? Okey. Itu satu pandangan. Kata para ulama dalam isu ini, kalau dalam kapal terbang kita pilih untuk berpuasa, tak salah untuk pilih berpuasa, melainkan kalau dia mudaratkan, itu baru tak sepatutnya puasa. Kita akan berbuka puasa ikut waktu di mana kita berada pada ketika itu. Maksudnya, dalam kapal terbang tu, kalau dekat bawah tu India, dan waktu India dah masuk waktu maghrib, kita berada ke atas, maka kita buka puasa. Maksudnya, dia tak ikut waktu the place of departure, dia tak ikut waktu kita macam orang Singapore, tak ikut waktu tu. Dia pun tak ikut waktu destinasi. Dia ikut di mana kita berada. Sama macam kita travel by bus ataupun travel by land. Kita naik kereta, kita nak jelajah satu dunia. Ataupun daripada Singapore, kita nak naik motor, naik pergi Malaysia, Johor, atas, semua kan. Ada orang dia suka bawa sini tu. Kebetulan pula bulan Ramadan. Jadi orang yang naik motor, dia travel daripada Singapore pergi Malaysia, teruskan lagi perjalanan dia. Dan kalau dia pilih berpuasa, dekat mana dia, waktu mana dia ikut untuk berbuka, waktu dekat mana dia berada pada ketika itu. Kalau tempat yang dia berada pada ketika itu dah masuk waktu maghrib, dia akan berbuka. Hukum yang sama adalah sama bagi mereka yang mengembara ataupun bermusafir melalui udara. The same rule applies. Dekat mana kita berada pada ketika itu, dekat itulah tempat tersebut kita tengok dah masuk waktu maghrib ke belum. Dah masuk waktu maghrib, kita berbuka. Kalau ragu-ragu, jangan buka dulu. Dah yakin, baru kita berbuka. Dulu saya teringat ada dua orang teman saya daripada Malaysia. Mereka naik aeroplan, kapal terbang pada bulan Ramadan. Mereka pergi ke aeroplan, mereka pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian mereka pilih untuk berpuasa. Lalu apa yang berlaku adalah dalam kapal terbang tersebut, stewardess dia sajikan makanan dan kawan saya pun makan. Kemudian kebetulan yang stewardess tu dia tanya dekat kawan saya, adik dua ni puasa ke tak? Kata kawan saya, puasa. Apa kata stewardess? Cuba buka tingkap. Jadi dia pun naikkan. Nampak matahari. Apa sebenarnya yang stewardess tu nak sampaikan adalah, selagi mana nampak matahari, selagi itu tak boleh berbuka puasa. Kita hanya berbuka ketika mana waktu maghrib dah masuk dah.
Dalam kapal terbang, selagi mana kita nampak matahari, maka selagi itulah kita tidak boleh berbuka puasa. Kalau sekiranya kita pilih untuk puasa. Kalau kita pilih tak puasa, tak ada isu kat situ. Bila-bila nak makan boleh. Jadi kesimpulannya adalah bagi mereka-mereka yang travel, naik kapal terbang, kita kalau pilih untuk berpuasa, kita akan ikut waktu maghrib di mana kita berada pada ketika itu. Kita tak ikut tempat asal kita, our place of departure. Kita pun tak ikut tempat destinasi kita. Kita ikut tempat di mana kita berada pada ketika itu. Itulah pandangan yang diberikan oleh para ulama. Berbuka puasa bagi musafir yang tidak menghadapi kesukaran berpuasa, kata para ulama, adalah satu rukhsah, tetapi dia adalah khilaful aula. Dia menyalahi yang lebih utama. Yang lebih utama adalah dia berpuasa kalau dia tidak menghadapi kesukaran. Itu adalah hukum rukhsah jenis yang keempat. Hukum rukhsah jenis yang kelima adalah makruh. Tidak menyapu di atas khuf tetapi membasuhnya. Salah satu kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menyapu di atas khuf. Khuf ni apa? Khuf adalah alas kaki yang dibuat daripada kulit yang menutup buku lali. Kita nak beri contoh, kalau kita ada orang askar, dia pakai uniform dia pakai boot dia. Yang mana boot askar ni kebiasaannya dia menutup buku lali. Itu termasuk dalam makna khuf. And dekat negeri Arab kadang-kadang dia ada jual jenis alas kaki macam stokin, tapi dia dibuat daripada kulit. Dan dia menutup buku lali. Ada sebahagian stokin ni dia bawa buku lali. Kadang-kadang sebagai remaja suka pakai stokin macam itu. Dia stokin tapi tak tutup buku lali. Tapi kalau dia jenis alas kaki yang dibuat daripada kulit yang menutup buku lali sekali, maka itu dipanggil sebagai khuf. Ada satu kelonggaran yang diberikan dalam Islam berkaitan dengan khuf. Khuf ni, kita kalau biasa ambil wudu, anggota wudu yang wajib dibasuh ada 4. Sebagaimana disebutkan dalam Quran, iaitu muka wajib dibasuh, tangan hingga ke siku, baik tangan kanan dan tangan kiri wajib dibasuh, sapu kepala wajib disapu, dan yang wajib dibasuh juga adalah kaki. Kaki kita daripada bawah kita basuh tu sampailah hingga ke buku lali. Baik kaki kanan dan kaki kiri, itulah anggota-anggota yang wajib dibasuh dan disapu. Sapu ni untuk kepala je. Kita tak basuh kepala. Kita tak ambil wuduk kan, tempat ambil wuduk kita, kepala kita letak bawah tap itu. Tak ada orang buat macam itu. Bila sampai dekat kepala, kita cuma sapu. Orang ambil wuduk waktu sapu kepala ni macam-macam style dia. Ada orang dia ambil sikit besar. Lelaki kadang-kadang dia ambil air sikit depan je. Yang ini semua tak kena. Walaupun kita tak katakanlah perbuatan itu adalah haram, tapi cara Nabi SAW sapu kepala, Nabi ambil air, kemudian daripada depan Nabi ke belakang, daripada belakang Nabi ke depan. Itu cara Nabi SAW sapu kepalanya ketika mana mengambil wudu. Di sana ada satu hukum keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hukum tentang khuf. Orang yang pakai alas kaki yang dibuat daripada kulit yang menutup buku lali, dia ada pilihan untuk tidak membuka alas kaki tersebut. Dia boleh sapu di atas alas kakinya. Jadi contoh macam ni kaki saya contoh. Bila sampai dekat kaki tu saya tak buka alas kaki, saya ambil air, saya just sapu sikit atas. Sebelah kanan, contoh ni kaki kiri saya ambil air sikit, kemudian saya sapu dekat atas alas kaki ataupun kasut sebelah kiri. Tapi alas kaki tersebut mesti dibuat daripada kulit dan menutup buku lali.
Ini satu kelonggaran yang diberikan. Dan sebelum memakai alas kaki tersebut, kita mesti dalam keadaan wuduk yang sempurna. Baru boleh apply ruling ni. Saya teringat dulu waktu perkhidmatan negara. Waktu NS ni, kadang-kadang kita punya latihan tu, training tu back to back. Kadang-kadang nak cari waktu sembahyang ni, dia challenging sikit. Nak buka boot askar ni, dia makan masa sikit lah. Bagi mereka yang pernah nampak boot askar ni, tali dia, nak ikat, nak buka, dia makan masa sikit. Dia bukan macam kasut biasa. Usually yang kita face problem adalah bila nak ambil wuduk, ketika mana kita ni dah pakai uniform askar dan nak buka wuduk. Jadi antara perkara yang kita lakukan untuk menjimatkan masa adalah kita ambil wuduk seperti biasa. Bila sampai dekat boot, bila sampai dekat kaki, kita tak buka boot kita. Kita hanya sapu sedikit air di atas boot sebelah kanan. Kita cuma sapu sedikit air di atas boot sebelah kiri. Terus boleh mendirikan solat. Boleh ke tidak? Boleh. Itu dipanggil sebagai hukum khuf. Satu keringanan, satu kelonggaran yang diberikan dalam Islam, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam kitab disebutkan, hukum rukhsah boleh jadi makruh kalau sekiranya tidak menyapu di atas khuf tapi membasuhnya. Yang Nabi ajar, orang yang pakai khuf, kita sapu sikit je. Jadi kalau kita basuh macam basuh kaki, kata para ulama, hukum dia makruh. Yang bertepatan dengan sunnah Rasul SAW adalah dengan menyapu saja. Sapu. Ada beza antara sapu dengan basuh. Kita ambil wuduk, bila sampai muka kita basuh. Kita tak sapu. Bila sampai kat tangan kita basuh. Tapi bila sampai dekat kepala, kita sapu. Kita tak basuh. Afwan? Okey. Soalan yang baik, sapu kepala ni 3 kali ke sekali, ada khilaf di kalangan ulama. Ada perbezaan pandangan. Mazhab Syafi'i yang kita belajar kebiasaannya 3 kali. Tapi dalam mazhab yang lain, menurut pandangan sebagian ulama yang lain, mereka mengatakan sekali saja. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada perbezaan pandangan di kalangan ulama yang boleh kita berlapang dada. Betul. Betul. Jadi yang sapu khuf tu sekali je. Sapu yang alas kaki tu, kita mulakan dengan yang kanan dulu, daripada depan ke atas. Betul. Adapun bawah kasut tak payah sapu. Cuma atasnya sahaja. Afwan? Kalau ada najis, perlu pastikan dibersihkan terlebih dahulu. Ada beza antara kotor dengan najis. Tak semua benda yang kotor tu najis. Tapi benda yang najis tu kotor. Abuk. Abuk ni najis tak? Kita kalau tak ada tempat nak solat, kita pergi dekat luar, shopping mall, kita solat. Kebetulan pula tak bawa sejadah. Kita pergi kat tangga. Tangga tu berabuk sikit. Kita solat dekat situ. Dahi kita kena abuk. Adakah itu dianggap sebagai sah solat? Adakah itu najis? Kita katakan tidak, tak najis. Najis ni macam darah, najis ni macam air kencing, najis ni macam najis manusia. Tak semua benda yang kotor itu dianggap sebagai najis. Jadi sama jugalah dengan perkara yang terselit dekat bawah kasut kita. Barangkali dia ada tanah-tanah sikit, tanah tak semestinya najis. Benda yang kita tak pasti dia najis ke tidak, hukum asalnya dia bukan najis. Okey. Hukum rukhsah yang kelima. Kadang-kadang hukum rukhsah ni boleh jadi haram. Dia satu keringanan, tapi kadang-kadang keringanan ni boleh sampai kepada peringkat haram. Apakah contoh yang diberikan? Contoh yang diberikan adalah istijmar.
Istijmar tu maksudnya membersihkan najis setelah buang air dengan menggunakan batu atau yang seumpamanya. Menggunakan perkara yang diharamkan. Kita hukum asal, kita kalau buang air, cara kita bersihkan adalah kita bersihkan dengan gunakan air. Kita istinja. Tak kisahlah kita buang air kecil atau buang air besar. Cara asalnya kita membersihkan najis kita adalah dengan menggunakan air. Pada zaman Nabi SAW, kadang-kadang para sahabat berada dalam satu situasi yang mana air tak ada. Sebagaimana kita maklum, Nabi SAW tinggal daerah Mekah, Madinah. Itu kawasan padang pasir. Dalam keadaan yang mana tak ada air dan mereka telah pun buang air, cara mereka bersihkan kalau tak ada air adalah mereka menggunakan batu. Mereka akan cari batu yang ada dekat padang pasir itu untuk membersihkan tempat keluarnya najis itu. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita pada zaman ini saya tak rasa orang pakai batu. Kalau tak ada air, takkan nak pergi cari batu. Kita kalau tak ada air, biasa orang pakai tisu. Kita kalau kat public toilet, masuk toilet, alamak, pipe tak ada. Tapi dah terbuang dah. Yang ada cuma toilet roll. Kita gunakan toilet roll tersebut. Daripada tak bersihkan langsung, menggunakan toilet roll adalah lebih baik. Jangan pula kita dah masuk toilet kat Singapura ni, pipe tak ada, toilet roll ada, tapi tapi hadis Nabi kata pakai batu. Kita cari keluar cari batu istijmar. Itu sesuai dengan konteks Nabi SAW. Zaman Nabi ni berada tinggal dekat era padang pasir, yang mana kalau tak ada air, the next option, pilihan yang seterusnya adalah menggunakan batu, benda yang boleh kesat. Dan Nabi SAW mengajarkan kalau kita nak gunakan batu untuk membersihkan tempat najis, gunakanlah bilangan yang ganjil. Afwan? Tak payah ulang balik. Tapi sebaiknya adalah kita ni gunakan air lah first sekali. First sekali adalah gunakan air. Kalau tak ada air, baru kita gunakan batu. Kita Singapore konteks, kalau kita terperangkap dalam satu situasi, masuk toilet, dah terbuang, tak ada air, kita boleh manfaatkan tisu. Boleh ke Ustaz tukar-tukar hukum? Ni bukan tukar hukum. Ada sedikit perbahasan. Hukum dalam Islam ni terbagi pada dua. Pertama, hukum yang tak berubah. Yang kedua, hukum yang boleh berubah. Hukum yang boleh berubah dipanggil sebagai wasilah. Saya bagi contoh. Zaman Nabi SAW, Nabi gunakan kayu siwak untuk berus gigi. Kita kat Singapura ni, kebanyakannya menggunakan berus gigi. Jadi persoalannya, bila kita gunakan berus gigi untuk berus gigi kita, adakah kita mendapat pahala? Kerana Nabi SAW gunakan kayu siwak. Nabi tak guna berus gigi yang kita gunakan. Memang ada kebaikan kayu siwak ni, kita tak nafikan. Kajian telah menunjukkan kelebihan kayu siwak ni. Tapi kalau orang tu dia tak ada kayu siwak, dia guna berus gigi dengan ubat gigi biasa, adakah dia mendapat pahala sunnah Rasul SAW? Kata para ulama, yes, dia dapat. Kenapa? Kerana kayu siwak tu merupakan wasilah. Tujuan daripada penggunaan kayu siwak itu, matlabatnya adalah untuk membersihkan gigi. Bererti, kalau di sana ada wasilah yang lain, di sana ada cara yang lain, yang boleh sampai kepada objektif yang sama, maka itu juga adalah dibenarkan. Kita gunakan berus gigi, matlamatnya adalah untuk bersihkan gigi. Kata para ulama, begitu juga kita mendapat pahala mengikut sunnah Rasul SAW. Zaman Nabi SAW, Nabi solat tak pakai mikrofon. Hari ini, satu dunia pakai mikrofon dekat masjid. Boleh ke Ustaz pakai mikrofon? Sedangkan pada zaman Nabi SAW tak pakai mikrofon. Kita katakan boleh, kerana ini wasilah. Ini adalah cara untuk kita sampaikan suara, jadi orang lain boleh dengar. Tak jadi masalah.
Zaman Nabi SAW bayar zakat bukan secara online. Dia tak ada macam online ni, semua tak ada. Bayar zakat jumpa fizikal, beri serahkan wang zakat tersebut. Sekarang kita tengok dekat MUIS punya website zakat.sg. Cara bayar zakat ni macam-macam. Boleh ke Ustaz kita bayar zakat dengan the mode of payment yang bermacam-macam ni? Kita katakan boleh kerana itu wasilah. Dalam Islam, hukum yang berkaitan dengan wasilah boleh berubah. Sama juga dengan perbahasan tentang akad nikah online. Sikit hari tahun lepas kalau tak silap saya, bila awal-awal pengeluaran wabak, bila dibenarkan akad nikah secara online ni, kecoh sikit kat social media. Mana boleh Nabi tak buat? Kata para ulama, akad nikah online ni hanya dibenarkan dalam keadaan bila ada restriction daripada sudut pergerakan. Kalau sekiranya semua rukun nikah dipenuhi, ada wali, ada saksi, ada keredaan daripada dua-dua belah pihak, semua ada, dan dapat dipastikan yang ini memang orang dia, tak ada berlaku penipuan, dan perkahwinan itu pula dilakukan secara rasmi, didaftar secara rasmi dekat ROMM, tak jadi masalah. Isu ini bukan isu baru, isu ini dibincangkan lebih kurang 20 tahun yang lalu oleh para ulama di peringkat antarabangsa. Antara yang membenarkan adalah ulama Syria yang terkenal, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab Tafsirul Munir. Dia kata boleh, tak jadi masalah, selagi mana tidak ada sebarang bentuk penipuan. Ulama yang tak membenarkan dulu, kerisauan mereka adalah berlaku penipuan. Ni muka ni macam pengantin lelaki tapi orang lain. Ini macam wali dia tapi orang lain. Mereka takut berlaku penipuan. Tapi kalau sekiranya langkah-langkah boleh diletakkan untuk mencegah sebarang bentuk penipuan dan semua rukun nikah itu dipenuhi, maka tak jadi masalah. Zaman dahulu tak ada jual beli secara online. Zaman Nabi internet tak ada. Zaman sekarang ulama membenarkan jual beli secara online. Boleh ke Ustaz? Ulama-ulama sekarang keluarkan fatwa yang tak pernah wujud pada zaman Nabi SAW. Kata para ulama boleh. Kerana itu termasuk dalam wasilah. Jadi istijmar menggunakan batu untuk membersihkan tempat najis merupakan pilihan yang kedua kalau sekiranya tak ada air. Tapi Nabi SAW melarang kita daripada menggunakan perkara yang diharamkan. Tak semua benda kita boleh gunakan untuk membersihkan tempat najis. Kita pergi kat satu kawasan, air tak ada, nampak ada tulang ayam KFC. Orang baru makan KFC, dia lempar tulang, tu piece chicken meal. Bolehlah istijmar, since air tak ada, kita ambil tulang ni, kita bersihkan, kita kesat dekat tempat keluar najis. Oleh kerana air tak ada, Nabi SAW larang daripada menggunakan tulang. Disebutkan dalam sebahagian hadis adalah kerana itu merupakan makanan bagi bangsa jin. Disebutkan dalam sebahagian hadis Nabi SAW, makanan bagi bangsa jin adalah tulang. Jin Muslim makan daripada tulang yang mana telah dibacakan Bismillah. Itu yang diajarkan, yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Macam mana tu Ustaz dimakan? Wallahu ta'ala alam. Alam jin ni bukan macam alam kita. Ada banyak benda yang kita tak terfikir kerana dia termasuk dalam alam ghaib. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, syaitan ni bila dengar azan, dia lari terkentut-kentut. Orang cuba bayangkan, macam mana Ustaz dia lari tu terkentut-kentut? Kita beriman, ni alam ghaib. Awak nak fikir dalam-dalam pun tak boleh buat research. Macam mana nak buat research?
Saintis pun tak boleh buat research. Benda ni tak nampak. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi ada sebahagian perkara yang Nabi habarkan kepada kita berkaitan dengan alam jin. Kita sebagai orang yang beriman, kita beriman dengan kata-kata Nabi SAW. Nabi SAW tidak berbohong. Perkataan Nabi SAW tak sama macam perkataan kita. Kita kalau berikan pandangan, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Hatta scholars, hatta golongan ulama ketika beri pandangan, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Yang maksum, yang dipelihara daripada kesilapan ketika mana menyampaikan agama Allah adalah para anbiya. Dan salah satu para anbiya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi menggunakan tulang untuk istinja tak dibenarkan. Adapun gunakan batu, gunakan tisu tidak menjadi masalah selagi mana tujuannya tercapai. Kita nak kesat tempat tersebut dalam keadaan bila tidak ada air. Kalau ada air, airlah the best option. Yang kita sedang bincangkan sekarang adalah dalam keadaan tidak ada air. Jadi itu merupakan kategori rukhsah yang keenam yang kadang-kadang boleh sampai kepada peringkat haram. Saya nak beralih kepada soalan ke-24 pada hari ini. Soalan ke-24 berbunyi, mengapakah perlu dilaksanakan solat Jumaat sebelum zawal dalam keadaan pandemik di Singapura ini? Bukankah terdapat rukhsah bagi mereka yang tidak dapat menghadiri solat Jumaat untuk mendirikan solat zuhur? Jadi timbul persoalan, kenapa nak susah-susahkan diri? Solat Jumaat ini diawalkan sebelum zuhur. Ini especially pada awal-awal penularan wabak. Kenapa tidak berpegang dengan rukhsah saja? Rukhsah, orang yang tak dapat dirikan solat Jumaat, solat zuhur, khalas, dah habis, selesai. Kenapa ulama fikirkan untuk cepatkan sikit solat Jumaat ini dalam keadaan wabak? Apa jawapan dia? Hari Jumaat merupakan hari yang istimewa buat orang-orang Islam. Yang membezakan antara hari Jumaat dan hari-hari yang lain adalah ibadah solat Jumaat. Hari Jumaat ni tak sama macam hari-hari lain. Kita dalam setahun kita ada 2 hari raya. Hari raya puasa, hari raya haji. Kita dalam seminggu kita ada 1 hari raya. Hari raya tersebut adalah pada hari Jumaat. Ada kelebihan hari Jumaat. Banyak sangat hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kelebihan dan keistimewaan hari Jumaat. Ada sebahagian ibadah-ibadah tertentu yang disunatkan kita lakukan pada hari Jumaat. Sebagai contoh, pembacaan surah Al-Kahfi. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man qara'a surat Al-Kahfi yawmal Jum'ah, adha'a lahu minan nur ma bainal Jum'atain. Barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka akan diberikan baginya cahaya antara 2 Jumaat. Satu Jumaat dengan Jumaat yang lain. Sunnahnya membaca suratul Kahfi ni, kata para ulama, meliputi siang hari ataupun pada malam hari. Dalam Islam, hari itu bermula dengan masuknya waktu maghrib. Itu kadang-kadang kita kata malam Jumaat. Malam Jumaat yang kita masukkan Thursday, Khamis. Bukan Jumaat yang malam dia. Lepas tu orang kalau cakap malam Jumaat, kita tanya dia balik. Malam Jumaat yang mana satu? Malam Jumaat yang Friday, kemudian malam dia, ataupun Jumaat, ataupun Khamis, bila dah masuk waktu maghrib tu. Jadi, kata para ulama, hari dalam Islam bermula bila terbenamnya matahari. Kita sekarang hari Khamis. Nanti bila waktu maghrib,
sebenarnya dah masuk waktu hari Jumaat. Dah masuk malam Jumaat. Kan? Besok pagi baru adalah siang hari, hari Jumaat. Jadi sunnahnya membaca suratul kahfi, kata para ulama, meliputi. Baik, as long as dah masuk waktu Jumaat, dah boleh baca. Malam Jumaat ke, siang hari Jumaat ke, adalah disunahkan membaca suratul kahfi. Pada hari Jumaat, antara amalan yang disunahkan juga, yang ada hadis yang khusus, adalah Nabi SAW menggalakkan kita untuk berselawat ke atas Nabi SAW, memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Itu juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Pada hari Jumaat juga, di antara benda yang istimewa adalah ada waktu yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalau kita berdoa bertepatan dengan waktu tersebut, insya-Allah doa kita makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak ada pada hari-hari yang lain. Cuma ulama kita selisih pandangan dalam menentukan waktu itu. Ada sebagian ulama berpandangan waktu yang mustajab doa pada hari Jumaat adalah selepas waktu asar, selagi mana belum masuk waktu maghrib. Itu satu pandangan. Pandangan kedua pula di kalangan para ulama mengatakan tidak. Waktu yang mustajab doa, yang makbulnya doa pada hari Jumaat adalah tatkala mana khatib, imam naik di atas mimbar. Waktunya sampailah imam selesai solat Jumaat. Daripada khatib naik atas mimbar pada hari Jumaat untuk sampaikan khutbah, waktunya sampailah selesainya pelaksanaan solat Jumaat. Itulah waktu yang mustajab berdoa. Waktu yang insya-Allah kalau kita berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan permohonan kita. Tapi tak diberitahu exactly bila waktu tersebut. Sama macam Lailatul Qadar. Kita tahu Lailatul Qadar berada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi yang mana satu? 21 ke, 23 ke Ustaz, 25 ke? Kata para ulama, wallahu a'lam. Yang pentingnya Nabi suruh kita mencari malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Dan kata para ulama, malam Lailatul Qadar boleh berubah-ubah. Tahun ni boleh jadi 21 Ramadan. Tahun depan boleh jadi 23 Ramadan. Tahun seterusnya boleh jadi 25 Ramadan. 25 Ramadan. Dia boleh berubah. Kenapa Nabi tak jelaskan? Kan senang Ustaz. Nabi jelaskan 25 Ramadan kita beribadah pada 25 Ramadan. Takut-takut kita pick and choose. Kalau sekiranya Nabi SAW jelaskan bilakah malam Lailatul Qadar, contoh Nabi kata 25 Ramadan, saya rasa masjid-masjid kat Singapura yang ramai cuma 25 Ramadan je. Yang lain-lain semua jemaah dia tak banyak sangat. Kerana dia dah tahu bila dah. Tapi bila tidak diberitahukan exactly bila, jadi orang dia akan mencari-cari. Tiap-tiap malam dia solat tarawih. Kalau dia tak boleh solat tarawih pun kerana menstruation ke apa, dia tetap akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan bila malam Lailatul Qadar. Ada hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan bilakah waktu mustajab berdoa pada hari Jumaat. Agar kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama juga di sana ada waktu-waktu yang tertentu yang memang telah diberitahukan kepada kita yang waktu tersebut adalah waktu mustajab berdoa. Waktu yang makbulnya doa. Dulu waktu saya masih berada dekat Betul Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya teringat duduk kat dalam Masjid Nabawi, nanti pada waktu maghrib akan ada satu pakcik Arab ni dia masuk masjid. Selepas azan maghrib dilaungkan, dia akan berkata, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Pakcik ni tiap-tiap maghrib dia akan masuk Masjid Nabawi kat sebelah depan. Masjid Nabawi ni besar, dia akan masuk sebelah depan, dia akan nyaringkan suara dia akan ingatkan para jemaah
doa antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul ada hadisnya. Antara waktu mustajab doa juga adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Itu adalah di antara waktu-waktu mustajab doa. Jadi hari Jumaat ni kita lihat dia ada kelebihan-kelebihan yang tertentu yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Dan yang membezakan antara hari Jumaat dengan hari-hari yang lain adalah ibadah solat Jumaat. Solat Jumaat tak boleh dilakukan pada hari-hari yang lain. Solat Jumaat hanya boleh dilakukan pada hari Jumaat. Antara dua khutbah. Jadi berdasarkan pandangan yang mengatakan daripada imam naik mimbar sampailah selesainya solat Jumaat itu, jadi antara dua khutbah pun termasuk dalam waktu itu. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika waktu tersebut. Poin yang kedua, pengeluaran fatwa perlu meraihkan keadaan yang berubah. Fatwa yang dikeluarkan dalam keadaan sempit tidak sewajarnya disamakan dengan fatwa yang dikeluarkan dalam keadaan senang. Fatwa yang dikeluarkan dalam keadaan wabak COVID-19 tidak sewajarnya disamakan dengan fatwa yang dikeluarkan dalam keadaan biasa. Fatwa ni bila dikeluarkan, dia perlukan kepada dua jenis ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu tentang hukum hakam. Ilmu yang kedua adalah ilmu tentang reality dan konteks. Salah satu daripada dua ilmu ini, kalau tak ada, takut-takut fatwa yang dikeluarkan itu adalah fatwa yang tersilap. Ini disebutkan oleh para ulama. Bagi fatwa tak sama macam belajar fikih. Bagi sebagian orang dia kata, oh saya dah belajar fikih, jadi saya boleh keluarkan fatwa, kita katakan tersilap. Fikih membahaskan tentang hukum hakam, betul. Tapi orang yang belajar fikih tidak semestinya dia tahu tentang konteks sebuah negara. Pengeluaran fatwa perlukan dua jenis ilmu. Ilmu fikih, hukum hakam, ilmu tentang konteks dan realiti. Salah satu ilmu ni tak ada, keluarkan fatwa, ada kemungkinan besar fatwa tersebut tersilap. Dia perlu kuasai dua-dua. Orang ilmu fikih bagus macam mana pun, tapi dia jahil dalam bidang perubatan, orang semakin rupa tak sepatutnya keluarkan fatwa tentang perubatan. Takut-takut bunuh orang. Orang bahaskan tentang IVF, in vitro fertilization. Dia kata apa benda tu IVF? Tak pernah dengar pun. Tak pernah bahaskan pun dalam kitab-kitab fikih. Orang sebut tentang insurance, the different types of insurance. Ada life insurance, ada health insurance, insurans kesihatan, ada general insurance, ada fire insurance, naik kapal terbang ada travel insurance, macam-macam insurans ada. Dia tengok dia punya list pun banyak. Orang yang tak tahu how insurance works tak sepatutnya keluarkan fatwa tentang insurance, walaupun dia mendalami ilmu fikih. Mendalami ilmu fikih tak semestinya layak keluarkan fatwa. Keluarkan fatwa perlukan dua jenis ilmu, ilmu fikih dan juga ilmu tentang realiti. Nak keluarkan fatwa tentang isu-isu perubatan perlu gabungan antara ulama fikih dan para pakar perubatan. Para pakar perubatan dia jelaskan, this is the problem, this is the issue. Kita explain dulu dekat para ulama dengar dan faham, baru boleh keluarkan pendapat tentang isu. Nak keluarkan isu fatwa tentang isu kewangan, perlu gabungan antara para ulama fikih dengan para pakar kewangan. Para pakar kewangan dia jelaskan kepada para ulama fikih, this is the situation. Ini keadaan dia. Ada akad baru ni, akad jual beli yang baru, dia punya akad macam gini. Dan mendapat gambaran yang sempurna, baru boleh ulama fikih keluarkan pandangan.
Perlu gabungan. Fatwa yang dikeluarkan dalam keadaan sempit tak sewajarnya disamakan dengan fatwa yang dikeluarkan dalam keadaan senang. Ini ada banyak sangat contoh yang dibahaskan oleh para ulama. Keadaan yang susah tak sama dengan keadaan yang senang. Antaranya adalah keadaan wabak, fatwa yang dikeluarkan dalam keadaan wabak tak sama dengan fatwa yang dikeluarkan dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa kita kat Singapura, solat Jumaat tak ada first, second, third session. Satu sesi je, semua masjid penuh kerana saf semua rapat. Yang tak boleh solat kat dalam, barangkali ada yang solat kat luar sikit. Tengoklah dia punya keadaan masjid ni, ada tak ruang kat luar. Itu keadaan biasa. Tapi dalam keadaan solat renggang-renggang dan ada kota yang tertentu, tak semua orang boleh pergi solat Jumaat, maka ulama fikirkan untuk buat solat Jumaat untuk sesi kedua, contoh. Sekarang banyak masjid buat sesi kedua, ada dulu buat sesi ketiga. Kenapa beza Ustaz? Kerana keadaan berbeza. Adakah keadaan mempengaruhi pengeluaran fatwa? Kita katakan yes. Konteks yang berbeza, keadaan yang berbeza, dia mempengaruhi pengeluaran fatwa. Dan ini sendiri ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Jadi pemahaman konteks tu penting. Saya teringat dulu guru-guru saya dekat Kota Rasul SAW. Kalau ada pelajar yang buat panggilan daripada luar negeri, dia dah graduate, dia call guru yang ada dekat Madinah. Dia tanya satu hukum. Apa kata sebagian guru-guru saya? Dia kata wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Bukan kerana dia tak tahu hukum dia. Dia tahu hukum tapi dia tak tahu konteks. Satu hukum, satu fatwa yang barangkali applicable, yang boleh diguna pakai dekat negeri Arab, tak semestinya fatwa yang sama itu boleh digunakan dekat negeri-negeri yang lain. Kerana apa? Kerana konteks yang berbeza. Saya bagi satu contoh. Saya terbaca salah satu karangan ulama yang masih lagi hidup. Nama beliau adalah Syekh Muhammad Zuhaili. Syekh Muhammad Zuhaili ini merupakan adik kepada Syekh Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili merupakan salah seorang ulama syariah yang terkenal. Syekh Muhammad Zuhaili ni, dia bila bahaskan tulis tentang hukum insurans, dia kata tak boleh. Insurans yang bersifat konvensional, komersial, yang cari profit, dia kata orang Islam sepatutnya mengelakkan daripada commercial insurance. Tetapi, bila dia ditanya pandangan dia tentang mengambil insurans dalam konteks Muslim minority, dia kata boleh. Dalam konteks Muslim majority, dia kata ambil commercial insurance tak boleh. Dalam konteks Muslim minority, dia kata boleh. Especially bila tak ada alternatif. Insurans ni ada banyak jenis. Ada sebagian insurans yang dipanggil sebagai takaful. Ini banyak wujud kat Malaysia dan sebagian negeri-negeri yang Muslim majority. Ada sebagian jenis insurans yang diwajibkan oleh kerajaan. Tak ada choice. Ada sebagian insurans dia tak diwajibkan oleh kerajaan tapi dia ditawarkan oleh pihak kerajaan. Nak ambil silakan, tak ambil pun silakan. Tapi dia ditawarkan oleh pihak kerajaan. Ada sebagian insurans yang berbentuk kooperatif. Ada sebagian insurans yang berbentuk komersial. Setiap daripada jenis-jenis insurans ini memerlukan kepada perbahasan yang tersendiri daripada sudut fikir. Adapun insurans takaful, ramai ulama kata boleh. Insurans yang diwajibkan oleh pihak kerajaan, ulama kita kata boleh. Insurans yang ditawarkan oleh pihak kerajaan, ulama kita kata boleh. Cooperative insurance, ramai di kalangan ulama kita kata boleh. Yang menjadi perbahasan di kalangan ulama adalah commercial insurance, conventional insurance. Itu yang ulama kita selisih mana. Apa yang saya nak kongsikan adalah fatwa ni kadang-kadang dia boleh berubah, meraihkan keadaan yang berbeza, meraihkan konteks yang berbeza. Jadi adalah satu kesilapan kalau kita ni dalam soal fatwa, kita main Google, kita pergi kat certain website, dia bagus dah. Website ni ada fatwa, soalan dia sama lagi.
Jadi mesti applicable dekat Singapore konteks, tak semestinya. Kerana fatwa itu dikeluarkan berdasarkan konteks si penanya. Dan penanya tu yang ajukan soalan barangkali adalah orang yang tinggal kat negeri Arab. Di fatwa ni boleh berubah, meraihkan keadaan yang berbeza. Saya nak berhenti setakat di situ dulu untuk pengajian kita pada hari ini. Saya nak lihat kepada soalan yang ada dekat WhatsApp yang saya belum jawab. Ada yang bertanya dekat WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waktu senja anak remaja panggil golden hour. Bagaimana nak tegur mereka tentang larangan Rasul supaya mereka faham? Barangkali soalan ini diajukan oleh kerana pada minggu lepas saya kongsikan dengan antum tentang hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bila waktu senja Nabi ajarkan kepada kita untuk panggil anak-anak kita masuk. Memang ada hadisnya. Dan dalam hadis tersebut Nabi suruh panggil anak-anak kita masuk. Anak ni anak apa Ustaz? Kecil ke, besar ke, remaja ke? Kata anak-anak ni kan macam luas kan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi guna perkataan sibyan. Sibyan ni anak kecil. Anak kecil ni anak yang belum memayis, yang belum lagi boleh bezakan antara baik dengan yang salah. Masih lagi kecil. Kenapa Nabi SAW khususkan perkataan sibyan, budak-budak kecil? Kenapa Nabi tak kata panggillah anak-anak besar masuk? Kenapa Nabi tak kata panggillah yang orang-orang besar masuk? Kata para ulama kita, antara hikmahnya adalah kerana budak-budak kecil ni kadang-kadang mereka ni bila dah bermain-main kat luar, mereka pula berada dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Kadang-kadang kecil kan, kadang-kadang tak baca doa, kadang-kadang masih kecil lagi. Lain dengan orang yang dewasa. Orang dewasa boleh baca doa, boleh berzikir. Tapi kadang-kadang orang dewasa pun tak baca juga. Kan? Itu pun masalah juga. Tak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi ajarkan kita, bila kita berada pada waktu senja, pada waktu pagi, Nabi ajarkan kita baca Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, yang mana dengan namanya tidak ada sesuatu pun, baik yang di langit ataupun yang di bumi, yang dapat memberikan kemudaratan. Innahu huwas samiul alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi galakkan kita baca 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu senja. Jadi kata para ulama, bila budak-budak kecil ni, bila dia tak terbiasa baca zikir, baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kebetulan pula pada waktu maghrib, pada waktu senja, itulah waktu berkeliarannya syaitan. Takut-takut dalam keadaan mereka bermain tu, dalam keadaan ada kotoran pada tubuh badan mereka, dan golongan syaitan suka kepada kotoran. Syaitan suka benda yang kotor-kotor, busuk-busuk. Sebab itu kita masuk toilet, kita berlindung kepada Allah daripada syaitan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Kita cuma baca doa ni bila masuk toilet je. Kita tak diajar masuk bilik tidur, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tak ada hadis demikian rupa. Hadis tersebut, doa tersebut hanya khusus bagi kita nak masuk toilet. Bila Nabi SAW ajarkan kepada kita doa tersebut, maksudnya salah satu tempat kegemaran syaitan adalah dekat tandas. Tempat-tempat yang kotor. Dia suka benda-benda yang kotor, dia suka benda-benda yang busuk. Oleh kerana kanak-kanak kalau dia dah bermain, kadang-kadang ada kotoran pada badannya ketika mana bermain, berpeluh, bau yang kurang elok sedikit. Itu syaitan suka. Bila syaitan suka, takut-takut budak itu diganggu oleh syaitan. Sebab itu Nabi SAW
perintahkan ibu dan ayah waktu senja kalau ada anak main kat luar, panggil dia masuk untuk mengelakkan gangguan daripada syaitan. Dan Nabi SAW khususkan perkataan kanak-kanak kecil. Adapun kalau kita orang dewasa ada keperluan untuk keluar, ustaz saya ada kerja ni ustaz, tapi Nabi larang keluar waktu maghrib. Kita kata tidak, kalau ada keperluan untuk keluar, pergi kerja ke, kan, ataupun ada keperluan yang tertentu berada kat luar, boleh keluar, tapi jangan lupa baca zikir. Jangan lupa baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kerana itu adalah waktu peak hour bagi golongan syaitan. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi sebagai nasihat kepada golongan remaja, kan, pada waktu senja ni, kita ni sebagai orang Islam, kita beriman yang kata-kata Nabi itu adalah kata-kata yang benar. Nabi tidak berikan opinion, Nabi tells the truth. Nabi sebut benda yang betul. Jadi pada waktu senja di mana syaitan berkeliaran, kalau kita dalam satu situasi kita memang berada di luar pada ketika itu, apa yang boleh kita lakukan? Jangan lupa kita baca zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau tak tahu zikir apa nak baca, baca yang tadi itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Jadi itu yang saya ingin jawab. Adapun soalan yang seterusnya berkaitan dengan lead food tu, saya rasa adalah lebih baik kalau soalan ini boleh diajukan kepada Halal Department MUIS menerusi email. Kan? Barangkali mereka mempunyai jawapan yang lebih memuaskan. Wallahu ta'ala. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada sesi yang akan datang. Sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kelemahan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.